السلام عليكم. لا. السلام عليكم. السلام. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا ذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين، وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عندك. آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, semata-mata yang limpah kurnia nikmat Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dapat menyambung melalui pengajian kitab insyaallah wa isbahul falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan mendapat barakatul amri, bertambah kebajikan dengan berada dalam marjahanu dan amal yang saleh. InsyaAllah pada malam ini sambung pengajian muka surat 32 berkenaan tajuk salat jamaah, sembahyang jemaah. Baris yang bawah lebih kurang 7 baris daripada bawah. Bermula sudah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain. Bermula syarat qudwah itu beberapa perkara. Pertamanya, hendaklah muwafaqat aturan sembahyang kedua-duanya. Maka tiada sah jika bersalahan seperti sembahyang fardu yang maktubah di belakang orang yang gerhana dan akasnya. Kejadian bermula syarat qudwah. Qudwah itu bahasa Arab, Melayu panggil mana mengikut imam. Jadi syarat sah, untuk sah kita sebagai makmum, sama ada kita sebagai makmum muwafiq ataupun masbuk.
atau nama makmum, antara dua nama tu yang ada pada kita ketika kita yang makmum, sama ada makmum muwafiq ataupun masbuk, maka tidak lepas daripada syarat qudwah. Jadi yakni syarat sah makmum mengikut imam. Syarat sah makmum yang syarat sah makmum mengikut imam. Jadi maknanya kalau tak cukup dia punya syarat dia, tak kena syarat dia, tak sahlah sembahyang kita makmum. Tu imam sah, kita tak sah. Ini sebagian kitab menyebut 10 syarat, sebagian menyebut 12 syarat. Jadi untuk yang pertamanya, kata dia beberapa perkara, yakni beberapa syarat. Pertama, syarat pertama sah makmum ikut imam, hendaklah muafakat aturan. Jadi muafakat mana ada persamaan, aturan sembahyang kedua-duanya. Jadi antara kedua, yakni makmum dan imam mesti peraturan sembahyang dia tu sama. Maknanya dalam sembahyang kita ada qiyam, ada raka', hingga sujud. Maka makmum yang mengikut tok imamnya juga ada raka' sujud. Karena ada sembahyang yang tidak ada raka' sujud, iaitu sembahyang jenazah, sembahyang mayat. Karena ada sembahyang yang mana sembahyang tadi rokoknya 2 kali, qiyamnya juga 2 kali, iaitu pada sembahyang gerhana. Jadi sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan, qiyam 2 kali, rokok 2 kali. Jadi makmum nak ikut kita sembahyang maktubah, sembahyang biasa, sama ada kita sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita makmum sebagai makmum berimamkan tok imamnya sembahyang jenazah, sedangkan kita sembahyang zuhur, sedangkan kita sembahyang subuh. Tentu tak sah sebab tidak ada muafakat, tidak ada persamaan. Kata dia, maka tiada sah jika bersalah-salahan, mana berlainan antara sembahyang makmum dengan sembahyang imam, seperti sembahyang fardu yang maktubah. Jadi sembahyang fardu yang maktubah ini sembahyang fardu 5 waktu di belakang orang yang gerhana dan akasnya, dan akas dan mana sebaliknya. Jadi sembahyang, contoh kan, jadi kita sembahyang asar tadi, jadi kita sembahyang asar, main zuhur, gerhana. Jadi gerhana matahari kita kata. Jadi bila kita datang masjid zuhur tadi lambat, sampai orang dah habis sembahyang zuhur. Jadi kita sampai lewat, orang dah habis bagi salam, kemudian habis bagi salam, habis doa. Jadi jemaah masjid nak melakukan sembahyang gerhana, kerana gerhana masih ada, masih nampak gerhana lagi, boleh nak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang lagi. Sedangkan kita yang datang masjid bukan nak sembahyang gerhana, kita datang sembahyang gerhana kat rumah kita tadi. Jadi kita datang ke masjid ni untuk sembahyang jemaah. Tapi sekarang kita sebagai makmum nak turut pi dengan tok imamnya sembahyang gerhana, tidak sah. Sebab tidak ada muafakat, tidak ada persamaan. Sebab apa tidak ada muafakat, tak ada bersama? Sebab sembahyang gerhana ada rokok 2 kali dengan qiyamnya 2 kali dah. Mengikut kaifiatnya, mengikut kaifiat yang kedua dan ketiga.
Adapun mengikut kaifiat yang pertama, boleh juga sembahyang gerhana seperti sembahyang sunat biasa 2 rakaat. Itu paling mudah sekali. Sembahyang gerhana, niat sembahyang gerhana bulan ke gerhana matahari, sembahyang sunat macam biasalah, macam kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Tapi kaifiat yang kedua, kaifiat yang ketiga, sembahyang gerhananya tentulah qiyamnya 2 kali, rakaatnya 2 kali. Sedangkan kita makmumnya sembahyang nak turut sembahyang tu imamnya, sembahyang hak rakaat 2 kali, qiyam 2 kali. Jawabnya tak sah. Ada kata dan akasnya, jadi dan akasnya dan sebaliknya, maknanya dan sebalik dia kata tadi, di belakang orang yang gerhana, maknanya makmum mengikut imam sembahyang gerhana, sedangkan makmum niat zuhur. Niat boleh berlainan. Kena faham dulu kan? Saya lagi salah faham pula tadi. Niat boleh berlainan. Contoh, kita mai tadi maghrib lewat sampai kita masbuk, habis orang sembahyang, ada saudara kita yang sembahyang sunat ba'diyah. Jadi kita boleh turut belakang dia, kita sebagai makmum niat sembahyang maghrib 3 rakaat makmuman, tok imamnya sembahyang sunat ba'diyah, boleh. Sebab ada persamaan dia, walaupun rakaat tak sama. Kita 3 rakaat, imam 2 rakaat, tak apa. Tapi yang ni pasalnya sembahyangnya 2 kali, rakaat 2 kali qiyam, dia tak sama, tidak ada muafakat. Dan akasnya sebaliknya sama juga. Tok imam sembahyang maktubah, sembahyang zuhur. Tok imamnya sembahyang zuhur di masjid kita tadi, contoh. Kita dah sembahyang zuhur dah ke atau belum? Tapi kita duduk di belakang tok imam, kita niat sembahyang sembahyang gerhana, gerhana matahari tadi ya. Contoh kan? Boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh. Supaya tadi dah kan? Sebab tak sama. Atau sembahyang yang maktubah, sembahyang yang 5 waktu di belakang orang yang sembahyang jenazah. Di belakang tu maksudnya berimamkan. Di belakang tu mana berimamkan, mengikut orang yang sembahyang jenazah. Tok imam sembahyang jenazah, kita makmum sembahyang asar. Contoh tadi kita mai waktu asar, nak sembahyang asar berjemaah, tiba-tiba dah habis jemaahnya. Daripada sembahyang Jumaat dah nak sembahyang mayat. Jadi kalau kita tok imamnya sembahyang mayat, kita makmum di belakang tak mau sembahyang mayat, kita nak sembahyang asar 4 rakaat. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh, sebab tidak ada muafakat, tak ada sama. Tak sama segi mana? Di sembahyang mayatnya tak ada rakaat sujudnya. Jadi kita ada sembahyang ada rakaat tu tak sama, dia tak sah lah turut macam tu. Itu maknanya. Jadi dia kata adan akasnya, dan sebaliknya, maknanya tok imam tadi asar, dia sembahyang asar 4 rakaat sebagai imam, kita sembahyang di belakang sembahyang jenazah, mungkin tak ada macam tu lah. Ini masalah sahaja. Tentu kalau orang sembahyang mayat, kita duduk belakang jadi makmum nak niat sembahyang jenazah, tentu tak boleh kan. Tapi apabila berlaku, jadi apabila mayat sampai kat masjid, waktunya yang sudah masuk pertembungan 2 macam tu. Lepas letak mayat di masjid,
orang dah bang dah. Nak sembahyang mana dulu? Jadi awalnya kita sembahyang mayat dulu. Sembahyang mayat dulu, lagu khilaf situ dah kan. Jadi yang pertama sembahyang mayat dulu kan sembahyang mayat, habis sembahyang mayat sembahyang asar. Gitu je. Jadi mayat ni kena disegerakan. Mayat tu mesti disegerakan. Jadi maknanya jangan pitak dekat masjid, jadi kita dah biar lama kan. Kadang-kadang dalam kuliah pun kan dia sampai tengah duk baca kitab macam ni, tiba-tiba mayat sampai ke depan. Ini pernah berlaku kat saya macam tu lah. Jadi ingatkan baca kitab kepada orang hidup, rupanya baca juga kitab kepada orang mati. Dia mati nak mengaji macam mana lagi kan? Talqin ya. Jadi orang mengaji, orang mati ni dia tak mengaji tapi mengaji dengan talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin mana ajalkan kamu akan orang kematian, orang yang mati dari kamu, kalangan kamu yang mati, talqinkan la ilaha illallah. Itu sebagai mana dalil talqin. Jadi talqin kalau bahasa mudah kita mana ajang orang mati. Pergi kubur talqin orang mati. Kalau orang tak mati, dia datang ke masjidnya, ke surau, dengan kuliah ilmunya, baca kitabnya. Berbalik pada sini kata dia, dan tiada sah dan tiada mengapa bersalah-salahan niat imam dan makmum. Jadi seperti mana kita sebut tadi, tiada mengapa yakni sah lah. Jadi bersalahan mana berlainan niat imam dan makmum tak apa. Jadi kita kata tadi makmumnya sembahyang maghrib, niat maghrib, fardu maghrib, tu imamnya sembahyang qabliyah maghrib. Sah ke tak sah? Jawabnya sah. Maka sah dia kata, maka sah mengikut orang yang sembahyang fardu akan orang yang sembahyang sunat seperti disebut tadi, dan mengikut orang yang sembahyang tunai akan yang sembahyang qada. Sembahyang qada. Jadi macam mana kan sembahyang qada. Bila kata sembahyang qada, ada dua perkara yang mungkin boleh jadi tukar. Satu perkara sembahyang yang kena i'adah, kena ulang balik sembahyang tadi. Satu sembahyang lagi dia panggil qada. Sembahyang hak dibuat luar waktu, bukan dalam waktu. Kalau i'adah masih dalam waktu tapi kena buat lain, itu dia panggil sembahyang i'adah. Contoh, kita kata habis kita sembahyang maghrib tadi, tengok-tengok di kaki kita ni ada najis. Ada najis kan, maghrib tak habis lagi. Api basuh yang najis tu kena dibasuh, mai sembahyang lain. Di mu'adah diulang lain sembahyang tu, tak sah sembahyang tadi. Tak sah sembahyang tadi kan. Ada dipanggil adah. Tapi kalau sembahyang kita tadi, kita mungkin sampai kita jauh, jadi bila sampai di rumah, jadi tadi zuhur tadi sembahyang di jalan lah, maknanya di masjid surau di jalan sana. Ketika musafir kita daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, waktu zuhur kita sembahyang di jalan sana, masjid suraunya. Bila sampai ke rumah, sampai tadi sebelum asar katanya, mungkin pukul 4 petang tak asar lagi, habis letih sangat kan.
letih sangat perjalanan dia pun tertidur pada pukul waktu pukul 4 petang, tidur jaga-jaga, letih sangat kan, jaga-jaga orang bang maghrib, jaga-jaganya bang maghrib, maka dia tak sembahyang asar lah mana, dia tak sembahyang asar. Maka dalam hadis, orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja, orang yang tinggal sembahyang dengan tertidur, dengan lupa, Nabi sebut orang ni wajib qada balik. Sebab tertidur, sebab terlupa. Maka masuk waktu maghrib, dia sembahyang maghrib dulu ke ataupun dia sembahyang asar dulu pun boleh, tapi tengok waktu maghrib ni pendek kan, jadi sembahyang maghrib dulu. Sembahyang maghrib, lebih lagi dengan jemaahnya, dia sembahyang maghrib berjemaah, habis sembahyang maghrib, wirid-wirid baca doa, dia pun qada sembahyang dia. Itu masalahnya kan, dia qada sembahyang. Habis saudara kita tadi habis sembahyang bersama kita, dia bangun, dia qada sembahyang asar. Bila dia qada sembahyang asar, sedang dia qada sembahyang asar, tiba-tiba ada seorang saudara datang naik masjid, dia nak sembahyang, dia tengok tu imam dah habis sembahyang dah. Tapi kita ni hak qada sembahyang ni, duk sembahyang tak sudah lagi. Dia main takbir belakang, Allahu akbar. Kita ni qada maghrib, qada asar, qada asar. Saja aku sembahyang pada asar 4 rakaat qada. Yang makmum yang tengah kita sembahyang mengikut belakang kita, dia sembahyang pada maghrib 3 rakaat. Dia adaan, dia tunai. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Ini maksudnya di sini. Jadi itu masalah qada. Itu dalam hadis malam Nabi menyebutkan dengan sembahyang qada, wajib qada sembahyang sebab terlupa, sebab tertidur. Apatah lagi berlaku atas jalan qiyas, apa qiyas aulawinya. Kalau hak Nabi sebut tinggal sembahyang dengan lupa, dengan tidur wajib qada, apatah lagi kalau tinggal sembahyang dengan sengaja. Dah berapa tahun dulu dia tak sembahyang, lah ni dia kena qada sembahyang dia, menghabiskan waktu-waktu dia dengan banyak sembahyang selain daripada urusan penting-penting kehidupan dunia akhiratnya. Habiskan, lepas tu luangkan masa untuk sembahyang qada yang dia tinggal dengan sengaja. Ini dia panggil sembahyang qada. Mana dah sembahyang waktu kita jaga subuh pukul 7.30 contoh mudahkan. Kita sembahyang qada lah ni pukul 7.30, pukul 8. Kemudian dia kata, dan mengikut orang yang sembahyang yang panjang, akan orang yang sembahyang pendek. Jadi dia mengikut orang yang sembahyang panjang, mana tu imamnya sembahyang 4 rakaat. Akan orang yang sembahyang pendek, dan mengikut orang yang sembahyang panjang, yakni yang panjang mana makmum sembahyang 4 rakaat. Akan orang yang sembahyang ni akan imam yang sembahyang pendek. Tu imam sembahyang 2 rakaat, makmum sembahyang 4 rakaat, boleh saja. Macam mana contoh dia? Seperti mengikut yang sembahyang zuhur. Ini makmum sembahyang zuhur, akan yang sembahyang subuh, akan imam yang tu imam sembahyang subuh dengan akas segala 3 surah ini 3 masalah ni. 3 masalah ni. Atau masalah dia. Kata dia jadi masalah kata tadi, dia kata tadi dah mengikut orang yang sembahyang panjang akan sembahyang yang pendek, betul.
Seperti mengikut yang semayang zuhur akan yang semayang subuh. Semayang zuhur kita tok imamnya atau makmumnya semayang zuhur 4 rakaat, kita turut tok imam kita semayang subuh. Macam mana kan tok imam semayang subuh pula kita semayang zuhur? Maknanya tok imam tadi qada subuh lah. Tok imam tadi qada subuh ataupun tok imam semayang subuh, kita makmum qada zuhur. Boleh jadi macam tu. Kita ambil mudah, kita main masjid tadi macam cerita tadi lebih kurang tok imam, jadi kita sampai di masjid, nak main semayang, tiba-tiba dah habis jemaahnya. Tiba-tiba ada saudara kita semayang. Dia semayang apa? Dia semayang jemaah zuhur dah habis. Kan dia buat qada subuh 2 rakaat. Qada subuh 2 rakaat. Kita makmum di belakang nak semayang jemaah, nak turun dia. Dia tu imam buat 2. Kita buat semayang panjang 4 rakaat. Hukumnya boleh. Niat berbeza, rakaat pun berbeza, sah ikut. Tapi kalau perbuatan tak berbeza tadi, kalau tak ada rokok sujud, tu tak boleh lah. Okay. Tu dia kata 3 surah tu ada 3 masalah. Mana yang disebut di atas tadi dah. Ambil tonton. Dan syarat yang keduanya wajib mengikut makmum akan imamnya. Syarat kedua daripada 10 ataupun 12 syarat sah makmum mengikut imam, wajib mengikut makmum akan imam, maka wajib makmum takhirkan takbir ihram daripada sekalian takbir ihram imamnya. Syarat yang kedua, kita sebagai makmum wajib turut imam. Dalam bahasa pendek kita mesti turut imam lah. Wajib turut imam, mesti turut imam. Kata dia, maka wajib makmum takhirkan. Takhir itu makna kemudiankan. Kemudiankan takbir ihram, iaitu ucap Allahu Akbar. Dalam sembahyang rukun 13 kita ada rukun 13 namanya takbiratul ihram, iaitu ucap Allahu Akbar hanya sekali saja. Hak kita takbir ketika nak rakaat Allahu Akbar, ketika nak sujud Allahu Akbar, ketika bangun daripada sujud Allahu Akbar. Itu bukan takbir ihram. Itu dia panggil takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, sunat hay'ah yang tu. Ucap tu, ucapan Allahu Akbar tu kita kena faham lah. Jangan faham angkat. Ni angkat tangan. Bila kata takbir, mulut kata Allahu Akbar. Itu dalam mazhab kita Al-Syafi'i yang bagi maklum kita pernah sebutlah dulu. Ketika takbir Allahu Akbar tadi ada qasad, ada ta'arud, ada ta'ayyun. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, sahaja aku sembahyang, dia panggil qasad. Fardu dia panggil ta'arud. Maghrib, isya, subuh nanti dia panggil ta'yin. Itu maknanya bahagian-bahagian niat. Jadi niat dia ada syarat dia ada masa dia ada tempat dia. Bila ni kita nak niat puasa Ramadan, ni tak kena masa dia, boleh ke? Tak boleh kan? Kita duduk kat rumah kita balik niat saja aku beriktikaf di masjid. Tak kena tempat. Mai masuk masjid baru niat iktikaf. Dia kena ada tempat, ada syarat ya. Itu yang pernah kita bincangkan lah lama dulu kan.
Berbalik pada masalah yang pada hari ini, malam ni, dia kata makna maka wajib makmum takhirkan takbir ihram imam pada sekalian takbir ihram imamnya. Daripada sekalian makna daripada sekalian huruf yang 8. Sekalian takbir ihram yakni sekalian huruf takbir ihram keseluruhnya 8 huruf. Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kaf bara, Allahu Akbar. Kita sebagai makmum tunggu tok imam habis takbir dulu. Tok imam kita takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Jangan tu imam tak habis lagi akbarnya, kita sudah Allah. Batal sembahyang kita. Itu maksud di sini ya. Jadi jangan berlumba-lumba sama-sama takbir dengan tu imam, batal lah. Dan jangan mendahulukan imamnya dengan dua rukun fi'li. Dan jangan mendahulukan imamnya. Jadi jangan mendahulu makna jangan makmum awal daripada tu imam. Maksudnya awal daripada tu imam dua rukun fi'li. Jadi dalam sembahyang kita ada rukun qauli, rukun fi'li. Sembahyang ni aqwalan wa af'alan muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Tu ta'rif sembahyang. Di sembahyang ni ada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, nama takbir ihram, dan diakhiri disudahi dengan salam dengan beberapa syarat tertentu, syarat sah sembahyangnya, rukun sembahyangnya, namanya sembahyang. Ni sembahyang tak ada baca apa, tak ada rakaat sujud, sembahyang apa macam tu. Tak kena rukunnya sembahyang apa, tak nama sembahyang namanya. Maka dalam rukun 13 kita tadi terbahagi rukun 13 kepada rukun qauli dan rukun fi'li. Jadi antara rukun qaulinya ialah takbir ihram Allahu Akbar, dia kata. Baca Fatihah, kan baca tahiyat akhir, baca selawat lepas pada tahiyat akhir, beri salam pertama, tu rukun qauli. Rukun fi'li banyaklah, daripada qiyam rakaat sampai bagi salam pertama. Apa salam pertama tu rukun qauli kan, sampai duduk tahiyat lah kan. Jadi hak masalah ni rukun fi'li, maknanya kita ambil contoh rukun fi'li ni ialah rakaat. Tu imam rakaat Allahu Akbar, tunggu tu imam habis rakaat elok baru kita rakaat Allahu Akbar. Dapat kesempurnaan pahala tuan-tuan. Ni tu imam tak ada rakaat habis lagi kan, dia sama-sama serentak dengan tu imam. Ni makruh. Satu. Kalau serentak makruh. Kalau tu imam tak rakaat lagi, kita makmum rakaat awal daripada tu imam. Mendahulu mana rakaat awal kita kata tu imam tak rakaat lagi, lambat dengan tu imam ni kan. Kita pun rakaat dulu. Allahu Akbar. Kita rakaat tu imam tak turun lagi. Kita pun sami Allah liman hamidah, tu imam Allahu Akbar. Kita bangun daripada rakaat, tu imam baru rakaat. Macam tu membawa kepada awal daripada imam serukun, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tak batal lagi sembahyang. Dia sebut di sini masalah batal ni dengan dua rukun fi'li. Tapi kalau dua rukun fi'li batal. Maknanya kita mendahulu ni, maknanya kita makmum awal daripada imam. Tok imam tak rakaat lagi, kita sudah rakaat Allahu Akbar. Tok imam tak rakaat lagi dah, aku naik tidak dah.
Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bila kita kata Rabbana lakal hamd, tu imam baru nak rokok, kita baru nak turun, kita nak terus turun sujud. Tu imam nak rokok, kita makmum nak turun sujud. Mana kita awal bila tu imam, mendahulu tu imam, dua rukun fi'li batal. Situ dia di batal. Itu dah. Mana sejak kita ni? Masa kita diberi pendek kan. Dan jika tiada panjang keduanya, dan jika tiada panjang kedua-duanya sekalipun rukun fi'li yang tidak panjang, rukun fi'li yang tidak panjang apa dia? I'tidal, rukun pendek. Kalau duduk antara dua sujud, rukun pendek. Kalau rokok, rukun panjang. Sujud pertama, sujud kedua, rukun panjang. Ini mungkin kita pernah sebut rukun pendek, rukun panjang. Kalau rukun pendek, akan disebut rukun pendek. Rukun pendek kalau dipanjangkan batal sembahyang. Kita i'tidal tadi, kita i'tidal sama ada kita makmumkan, kita apa sembahyang seorang kan. Jadi kita i'tidal punya lama. I'tidal kita sama lama macam baca Fatihah. I'tidal kita sama lama macam baca Fatihah, batal. Sebab kita memanjangkan rukun yang pendek. Itu perkara batal lah. Gitu. Satu lagi perkara yang batal ni, itu rukun pendek. Duduk antara dua sujud baca Rabbil Firli, rukun pendek. Sunat baca Rabbil Firli. Kalau gitu kita duduk antara dua sujud jadi lama. Lamanya duduk kita antara sujud sama lama dengan baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir daripada at-tahiyyatu sampai mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lama. Daripada at-tahiyyah sampai syahadah. Itu lama macam tu, batal sembahyang. Ada lagi perkara batal sembahyang. Kita main tadi masbuk, tu imam masa kita takbir, tu imam tak bagi salam lagi kan. Ini kita pernah sebut masalahnya. Tu imam tak, kita takbir, tu imam tak bagi salam lagi. Allahu akbar, kita habis baru Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam pun baca bagi salam tu. Masalah kita boleh duduk ke tak boleh duduk? Jawabnya tidak boleh duduk. Kalau duduk jadi apa? Batal sembahyang kita. Pasal apa batal? Pasal kita melakukan perkara yang tidak dilakukan tu imam dah. Tu imam dah bagi salam, mana keluar boleh duduk dah. Tu imam dah, kita bawah sedang elok, sedang elok. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Pakai tak duduk kita. Pakai tak duduk, pakai terus sembahyang kita lah kan. Sebaliknya kita takbir Allahu akbar, tu imam tak bagi salam lagi, kita dengar hujung-hujung kita tak mau duduk. Kita nak duduk berdiri saja. Tanpa duduk tahiyat di hujung-hujung tahiyat tu imam. Itu pun batal juga. Kita tak mau turut tu imam. Situ lah. Agaknya kena berhenti situ kot lah. Masa 30 minit dah lebih lah. Dan jangan terkemudian, tak jumpa stesen lagi. Dan jangan terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Maka jika terdahulu atau ketinggalan ia daripada imam dengan dua rukun dengan uzurnya, dia batal sembahyangnya. Maka uzur terdahulu itu lupa atau jahil. Itu panjang pula. Nak sambung lagi kan? Kalau sambung mesti masa lebih.
Kalau saya berhenti mesti tengah jalan, kono. Sebab masa macam tu. Itu kan. Jadi untuk tengah-tengah ni, okey. Jadi dia kata dan jangan terkemudian daripada imamnya. Tapi sikit lagi. Dan jangan terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Kita titik tu dah senang. Lepas tu panjang pula. Okey, jadi masalah seterusnya. Jadi kita kemudian maknanya kita lambat. Jadi kita lambat daripada tu imam tu rukun yang ni cepat. Awal tu imam ni lambat. Okey, contoh asar tadi kan. Jadi asar tadi kita muafik, kita muafik. Alhamdulillah muafik. Tapi tu imam rokok, asar itu imam rokok Allahu Akbar. Kita tak mau rokok, kita sibuk baca surah. Tu imam pun sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tu imam pun nak turun sujud, kita makmum baru nak turun rokok, batal. Ini dia panggil lambat imam dua rukun. Maknanya kalau masalah baca surah tadi itu perkara sunat hay'ah. Kalau kita tak dan baca, tak payah bacalah. Yang penting kita habiskan Fatihah, kena habis. Itu situ dah kot, insya-Allah. Kita sambung dah tu. Masa macam tu. InsyaAllah dia kata maka jika terdahulu atau ketika ia daripada imamnya dengan dua rukun dengan uzur, insyaAllah kita sambung dengan uzur. Ada uzur dengan lupa, atau jahil, atau waswas. Itu insyaAllah. Wallahu rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal 'ilmi wa abwaabal rahmah. Allahumma bikramika an taghfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman qara'a 'alaina wa qara'na 'alaihi wastafada minna wastafadna minhu birahmatika wa karamika ihsanika wa judika wa anta ja'ala ma qara'na liwajhikal karim khalisan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.